Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi dalam bab yang ke-9 yang bertajuk Dasar Luar Malaysia. Dan hari ini kita akan sentuh tajuk 9.3 Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Okey, ini adalah isi kandungan dalam bab yang ke-9. Ada 8 subtopik yang utama lah. Okey, dan 91 dan 92 kita dah sentuh pada hari Selasa yang lepas. Dan hari ini kita akan sentuh tajuk 9.3 dan 9.4 Malaysia dalam Commonwealth. Kita lihat dulu pendahuluan untuk 9.3. Okey, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ditubuhkan tahun 1945 dengan matlamat PBB iaitu mengekalkan keamanan dan kestabilan dunia. Itu matlamat PBB. Okey, Malaysia telah menyertai ataupun menjadi anggota PBB sejak negara kita mencapai kemerdekaan. Bila kita merdeka? Tahun 1957. Okay, Dr. Ismail Abdul Rahman telah dilantik sebagai wakil tetap ke PBB yang pertama. Okay, pelibatan Malaysia ini dilakukan dengan mendukung piagam PBB serta menyertai agensi PBB. Okay, pelibatan Malaysia menunjukkan bukti jelas komitmennya untuk bekerjasama dan mewujudkan keamanan pada peringkat dunia. Maksudnya kat sini, Malaysia ingin bekerjasama pada peringkat dunia. Sebab itu kita menyertai PBB. Okey, seterusnya. Okey, dalam tajuk 9.3 ini, Malaysia dalam Pertubuhan PBB, ada dua subtopik yang utama. Yang pertama, pelibatan Malaysia dalam PBB. Yang kedua, tokoh Malaysia dalam agensi PBB. Okey, dalam yang A ni ada 4 subtopik kecil lagi, iaitu mendukung piagam PBB, kemudian terlibat dalam agensi PBB, sumbangan dalam misi pengaman dan juga misi pegawai pemerhati. Awak boleh rujuk buku teks awak, muka surat 198. Okey, seterusnya kita lihat yang pertama, subtopik yang pertama iaitu penglibatan Malaysia dalam PBB. Okay. Iaitu yang pertama mendukung piagam PBB. Yang kedua terlibat dalam agensi PBB. Yang ketiga sumbangan dalam misi pengaman. Dan yang keempat misi pegawai pemerhati. Okay. Kita lihat yang pertama mendukung piagam PBB. Okay, Malaysia memberikan komitmen dan kerjasama yang penuh kepada PBB. Okay, hal ini sejajar dengan pendirian Malaysia ataupun negara kita dalam soal antarabangsa, iaitu menegakkan hak asasi manusia yang berkaitan dengan pencapaian taraf hidup. Kemudian, hak asasi manusia untuk semua tanpa membezakan kaum, jantina, bahasa atau agama. Seterusnya, konsep hormat menghormati kedaulatan wilayah negara lain. Dan juga tidak campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain. Okey, Kita lihat subtopik yang kedua, terlibat dalam agensi PBB. Yang ini awak boleh lihat rujuk buku teks awak muka surat 199. Yang ini telah dijadualkan. Kita lihat dulu. Terlibat dengan United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization ataupun nama singkatannya UNESCO. UNESCO iaitu Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan PBB. Okey. Pelibatan aktif Malaysia membolehkan beberapa tapak di Malaysia dikiraf sebagai tapak warisan dunia. Contohnya, Gunung Mulu pada tahun 2000 dan juga Taman Kinabalu. Kemudian Bandar Melaka 2008, Georgetown 2008 dan juga Lembah Lenggong pada tahun 2012 diiktiraf sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO. Okey.
Yang kedua, kita juga bekerjasama dengan Food and Agriculture Organization ataupun digelar sebagai FAO, iaitu Pertubuhan Makanan Sedunia, dalam bidang pengeluaran makanan serta ini WHO, pernah dengar kan? WHO, World Health Organization, iaitu Pertubuhan Kesihatan Dunia. Kita bekerjasama dalam bidang kesihatan dan perubatan. Itu yang ketiga. Okey, yang keempat, UNHCR. Apa itu UNHCR? Iaitu kita terlibat dalam United Nations High Commissioner for Refuge, iaitu Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian. Okey. Iaitu kita memberikan kebenaran kepada PBB untuk membuka pejabat UNHCR di Kuala Lumpur. Kan, UNHCR ialah badan yang bertanggungjawab menjaga dan melindungi golongan pelarian serta golongan yang tidak bernegara. Okay, kalau awak tengok golongan contohnya Rohingya, mereka telah diiktiraf dalam UNHCR ini. Sebab itu kita lihat ramai pendatang asing terutamanya di Semenanjung, bangsa-bangsa Rohingya ada di Kuala Lumpur sebab ada pejabat mereka di Kuala Lumpur. Okey, seterusnya kita juga menyertai Majlis Keselamatan, iaitu badan penting di PBB. Okay, majlis ini bertanggungjawab mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa, dan juga Malaysia telah dipilih sebanyak 4 kali sebagai anggota tidak tetap dalam kerusi Majlis Keselamatan PBB, iaitu pada tahun 1965, pada tahun 1949 hingga tahun 1960. Kemudian yang ketiga tahun 19 hingga tahun 2000, ini typo, bukan 20,000. Dan juga yang keempat tahun 2015 hingga tahun 2016. Ini adalah pencapaian yang agak membanggakan kepada Malaysia kerana kita juga telah diiktiraf dalam Majlis Keselamatan PBB. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah pendirian Malaysia terhadap pelarian. Malaysia sebenarnya tidak pernah menandatangani Konvensyen Status Pelarian pada tahun 1951 atau Protokol Status Pelarian 1967, sehingga menyebabkan Malaysia tidak mempunyai rangka kerja perundangan atau pentadbiran yang mengawal status dan hak pelarian di negara ini. Jadi sikap Malaysia lebih kepada dasar kemanusiaan, termasuk membenarkan pelarian tinggal sementara di negara ini sebelum ditempatkan ke negara dunia ketiga oleh UNHCR. Sebab apa mereka boleh tinggal di Malaysia? Sebab Malaysia ada prinsip kita tersendiri, iaitu kerana dasar kemanusiaan, walaupun kita tidak pernah menandatangani Konvensyen Status Pelarian. Okey, faham? Okey, seterusnya. Okay, yang ketiga, sumbangan dalam misi pengamanan. Okey. Kita lihat sumbangan kita dalam misi pengaman, iaitu misi pengaman yang disertai oleh Malaysia. Okey. Kita turut menyertai misi pengamanan. Kita lihat yang pertama, antara misi pengaman yang disertai oleh Malaysia termasuklah Kongo, Namibia, Somalia, Bosnia dan Herzegovina, Kemboja iaitu Cambodia, Timor Leste, Ethiopia dan juga Lebanon. Okey. Tugas pasukan pengaman Malaysia termasuklah memastikan keselamatan penduduk, kemudian mengawasi gencatan senjata dalam perang saudara dan mendaulatkan undang-undang negara yang terlibat. Okey, itu tugas kita dalam sebagai misi pengaman yang disertai oleh Malaysia. Okey, yang ini adalah keratan buku teks awak, berujuk buku teks awak, muka surat 200 dan juga 201. Ini adalah peta di mana kita sebagai pengaman yang disertai oleh kita. Dalam Bosnia pun kita pernah menghantar bantuan, contohnya di Lebanon juga, di United Nation, Kongo, Namibia, Somalia, Timor Leste dan juga Kemboja ataupun Cambodia. Okey, seterusnya
perang saudara. Perang saudara maksudnya perang antara dua kumpulan di dalam sebuah negara, iaitu perang ini kebanyakannya disebabkan oleh pergolakan politik. Matlamat pihak yang terlibat ini adalah untuk mengambil alih kuasa negara atau wilayah bagi mencapai matlamat tertentu, termasuk menukar kerajaan. Okey, tajuk yang seterusnya adalah misi pegawai pemerhati. Terlihat apakah misi pegawai pemerhati? Misi pegawai pemerhati yang disertai oleh Malaysia di bawah PBB adalah seperti di Sierra Leone, Chad, Libya, Bosnia Herzegovina, Iraq, Kemboja, Liberia, Kongo, Namibia, kemudian di Angola, Mozambik, Ethiopia dan juga Timor Leste. Okey. Ada 12 buah negara yang disertai oleh Malaysia sebagai misi pegawai pemerhati. Kita sebagai pegawai pemerhati. Apakah tugas pegawai pemerhati Malaysia? Yang pertama, membantu pentadbiran dan pengurusan. Yang kedua, memberikan latihan teknikal. Yang ketiga, menjadi juru bahasa. Ketiga sahaja. Okey. Kemudian ini adalah peta di mana kita sebagai misi pegawai pemerhati boleh rujuk ke teks awak muka surat 202 dan 203. Okey, seterusnya. Tajuk terakhir, tokoh Malaysia dalam agensi PBB. Antaranya adalah Tan Sri Dr. Jaminah Mahmud. Okay. Kemudian ini gambar dia. Apakah sumbangannya? Beliau adalah doktor perubatan dan juga aktivis kemanusiaan. Pada tahun 2008 merupakan seorang daripada 16 orang ahli yang dilantik oleh Setiausaha Agong PBB sebagai penasihat kumpulan tabung tindakan kecemasan pusat. Kemudian pada tahun 2009 hingga tahun 2011 terlibat dengan United Nations Population Fund iaitu NFFPA, sebuah agensi PBB di New York. Okey, tahun 2014 menjawat jawatan Ketua Sekretariat Sidang Kemuncak Kemanusiaan Dunia di PBB yang menyelaraskan aktiviti kemanusiaan di seluruh dunia. Okey, yang kedua, tokoh yang kedua adalah ada dua gambar iaitu Datuk Maimunah Muhammad Sharif. Apakah sumbangan beliau? Beliau merupakan seorang penjawat awam. Pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengetuai UN Habitat. Okey, dan merupakan seorang wanita pertama di Asia yang menjawat jawatan tersebut. Amat membanggakan pada Malaysia. Kemudian UN Habitat ini dianggap sebagai agensi paling aktif di dunia yang memberikan tumpuan kepada kehidupan bandar yang mapan ketika populasi dunia berkembang dengan pesatnya. Okey, tokoh yang ketiga adalah Tan Sri Razali Ismail. Okey, pernah dengar nama ni ya? Beliau adalah seorang tokoh diplomat. Pada tahun 1960 hingga tahun 1992 telah mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat United Nations Development Programme UNDP. Okay, pada tahun 1961 dilantik sebagai naib presiden Majlis Ekonomi dan Sosial PBB Economic and Social Council ECOSOC dan bertanggungjawab terhadap usaha pembangunan di negara anggota-anggota PBB. Pada tahun 2000 hingga tahun 2005 beliau merupakan wakil khas Setiausaha Agong PBB ke Myanmar. Okey, seterusnya adalah ahli akademik. Okey, tokoh yang keempat iaitu tokoh yang terlibat dalam agensi PBB adalah Dr. Jomo Wami Sundaram. Beliau adalah ahli akademik. Pada Disember 2004, beliau telah dilantik sebagai penyelaras penyelidikan kehormat kumpulan antara kerajaan G24 bagi hal ehwal kewangan dan pembangunan antarabangsa. Pada tahun 2005, beliau telah dilantik sebagai penolong Setiausaha Agong bagi pembangunan ekonomi di Jabatan PBB, Hal Ehwal Ekonomi dan Sosial. Okey, kemudian pada tahun 2012 hingga tahun 2015, beliau telah dilantik sebagai penolong ketua pengarah dan penyelaras pembangunan ekonomi dan sosial di Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB. Okey, tokoh yang seterusnya
Okey, iaitu Tan Sri Abu Samah Abu Bakar. Okey, beliau adalah seorang pegawai tentera. Pada tahun 1964, beliau dilantik sebagai pemerintah tertinggi UNOSOM II di Somalia. Warga Malaysia yang pertama diberi kepercayaan untuk menjadi pemerintah tertinggi tentera PBB. Okey. Pelantikan ini menandakan pengiktirafan PBB dan masyarakat antarabangsa terhadap komitmen Malaysia dalam usaha mengembalikan keamanan sejagat serta keprihatinan dalam soal kemanusiaan. Okey, sebagai kesimpulannya untuk topik 9.3 iaitu Malaysia menyertai pertubuhan bangsa-bangsa bersatu iaitu PBB. Malaysia merupakan antara negara yang memainkan peranan yang aktif dalam PBB. Selain terlibat dalam persidangan PBB, negara kita juga memberikan kerjasama dan komitmen dalam usaha membantu PBB melaksanakan pelbagai agenda serta misi badan dunia tersebut. Okey, Malaysia juga turut memberikan sumbangan penting dalam PBB semasa menjalankan tugas misi pengaman seperti yang cikgu dah terangkan dengan awak tadi. Kita ada misi pengaman, kita sebagai misi pemerhati. Kemudian terdapat juga warga Malaysia yang mengetuai agensi di bawah PBB. Sebagai warga Malaysia, kita wajar menyokong pelibatan negara dalam badan dunia ini. Kita seharusnya berbangga dengan pencapaian Malaysia, dengan pencapaian cemerlang Malaysia dalam PBB yang mengharumkan nama negara di serata dunia.